Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar Ikiman dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kefahaman yang benar dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-72 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Yang bermaksud, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami binasakan serta putuskan keturunan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya penantian Nabi Hud alaihi salam untuk menanti azab Allah Subhanahu wa taala terhadap kaumnya tidak lama, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan balasan dan hukuman Allah terhadap kaum Ad itu dengan segera. Lalu Allah berfirman, fa anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna. Maksud, maka berlakulah apa yang berlaku, lalu Allah menyatakan, dan kami selamatkan Hud alaihi salam dan orang yang beriman bersama-sama dengan baginda, birahmatin minna, dengan rahmat yang agung daripada kami, yang tidak dapat digambarkan atau tidak dapat diukur agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Wa qata'na dabira alladhina kadzabu biayatina, bermaksud, dan kami telah musnahkan mereka sehingga ke akhirnya dengan ar-rih al-aqim, dengan angin yang memusnahkan mereka. Dan kalimah wa qata'na dabira itu adalah suatu simbolik untuk menunjukkan kehancuran dan kemusnahan total terhadap semua manusia ataupun semua orang yang tidak beriman, yang menentang Nabi Hud alaihi salam. Wa ma kanu mu'minin, dan mereka itu bukanlah dalam kalangan orang-orang yang beriman. Manakala orang yang beriman, iaitu yang bersama-sama dengan Nabi Hud alaihi salam, telah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita tahu, kaum Ad telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditiupkan angin ribut pada musim sejuk yang mempunyai suara atau bunyi yang sangat dahsyat, dan ia bertiup selama 7 malam dan 8 hari dengan tidak berhenti-henti, menerbangkan manusia dan harta benda ke udara sehingga semuanya binasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya mari kita berpindah kepada ayat yang ke-73 daripada surah Al-A'raf ini, iaitu berpindah kepada kisah yang baru, iaitu kisah Nabi Salih alaihi salam bersama kaumnya, iaitu kaum Thamud. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila Thamud akhahum Salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Yang bermaksud, dan kepada kaum Thamud kami utuskan saudara mereka Nabi Saleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya.
Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata, iaitu mukjizat dari Tuhan kamu. Ini adalah seekor unta betina dari Allah sebagai keterangan bagi kamu membuktikan kebenaranku. Oleh itu, biarkanlah unta itu mencari makan di bumi Allah, dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyentuhnya, maka kamu akan ditimpa azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi Salih alaihi salam seperti mana yang dikatakan oleh Al-Hafizul Baghawi, baginda ialah Ibnu Abid bin Asib bin Masih bin Abid Ibnu Hadir bin Thamud, dan keturunannya ialah daripada Nabi Nuh alaihi salam. Thamud merupakan nama bagi sebuah kabilah yang merupakan kabilah bagi Nabi Salih alaihi salam, dinamakan dengan nama datuknya Thamud. Dan dikatakan Thamud itu bermaksud atau disebabkan air yang sedikit, kerana kalimah Ath-Thumud membawa maksud air yang sedikit. Tempat tinggal mereka ialah di Hijr, dan Hijr merupakan satu tempat yang terletak di antara Hijaz dan Syam hingga ke Wadil Qura, dan sekarang tempatnya ialah satu kawasan yang terletak di antara Hijaz dan timur Jordan. Dan masih lagi ada tempat yang dahulu mereka duduki yang dinamakan sebagai Madain Salih sehinggalah ke hari ini. Dan Nabi SAW pernah melalui kawasan ini atau tempat mereka dalam perjalanannya pergi ke Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Kabilah Salih merupakan kabilah Arab, dan mereka merupakan kabilah yang datang atau pengganti kepada kaum Hud yang telah dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum Thamud ini mewarisi tanah-tanah dan negeri mereka, dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan Allah kepada mereka nikmat yang banyak. Dan ketika itu mereka menyembah berhala. Lalu Allah utuskan kepada mereka Nabi Salih alaihissalam untuk memberikan berita gembira, atau sebagai Rasul yang diutuskan memberikan berita gembira dan juga amalan, mubasysyiran wa nadhira. Allah berfirman, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah utuskan kepada Thamud, kepada kaum Thamud, saudara mereka, keturunan mereka, dan seseorang yang terdiri daripada anak tempatan, iaitu Nabi Salih alaihi salam. Lalu Salih telah berkata kepada mereka dengan suatu kata-kata yang juga diungkapkan oleh para nabi kepada kaum masing-masing. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah kamu semua akan Allah. Tidak ada bagi kamu selain Allah sebagai Tuhan. Sungguhnya telah didatangkan kepada kamu mukjizat, perkara yang luar biasa yang zahir yang dapat dilihat dengan kedua mata kamu, yang menjadi persaksian tentang benarnya kenabianku dan kerasulanku dan apa yang kubawa daripada Tuhanku. Frasa min rabbikum menunjukkan bahawa keterangan atau bayinah itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan bukan daripada sesuatu yang diusahakan oleh Nabi Salih alaihi salam. Maka hendaklah kaumnya mempercayainya, kerana baginda hanyalah seorang yang menyampaikan semata-mata risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Salih mendedahkan tentang mukjizat tersebut dengan mengatakan, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini dia yang kamu lihat dengan mata kamu sendiri, iaitu naqatullah, unta betina kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah jadikan ia sebagai tanda dan bukti kebenaranku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para ulama berkata bahawa unta betina yang menjadi mukjizat kebenaran Nabi Salih itu telah keluar dari sebuah batu gunung. Dia tidak dilahirkan dengan perantaraan jantan dan betina. Dia berbentuk unta yang cukup sifatnya sempurna tanpa dikandung terlebih dahulu atau dibesarkan seperti unta-unta lain. Bahkan dia tercipta dengan serta-merta yang keluar dari batu sebuah gunung. Unta itu kepunyaan Allah, bukan kepunyaan sesiapa, untuk menandakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan unta betina itu telah ditetapkan oleh Allah supaya minum bergilir dengan kaum Thamud,
Sehari dikhaskan untuk minum unta itu sahaja dan sehari yang lain dikhaskan untuk minum seluruh kaum Thamud pula. Tetapi mereka minum di tempat yang sama, hanya berlainan hari dan masing-masing tidak boleh minum melainkan mengikut giliran hari masing-masing. Peraturan ini dibuat kerana air yang kurang di tempat mereka. Pada hari giliran unta itu minum, sedangkan kaum Thamud tidak dibenarkan meminumnya, namun mereka itu dibenarkan memerah susunya seberapa banyak yang mencukupi untuk mereka. Susu unta betina itu menjadi ganti mereka dalam meminum air. Dan pada masa giliran unta itu minum, didapati semua binatang enggan untuk minum, bahkan menjauhkan diri daripada tempat air di mana unta itu minum. Inilah yang menunjukkan kemukjizatan Nabi Saleh alaihi salam sebagai Rasul yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya. Dan Nabi Saleh memperingatkan kaumnya seperti mana Allah firmankan dalam ayat ini, "Fadharuha ta'kul fi ardillah." Biarkanlah unta itu makan di bumi Allah dan jangan kamu mengganggunya dan menyakitinya. Jangan menghalaunya atau mendekati apatah lagi membunuhnya. Bahkan Nabi Saleh mengancam lagi, "Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim." Kalau kamu berani mengganggu dan menyakiti unta ini, nescaya kamu akan ditimpakan azab siksa dan malapetaka yang dahsyat lagi pedih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lalu apa kata Nabi Saleh lagi terhadap kaumnya? Allah rakamkan dalam ayat seterusnya, ayat 74 daripada surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Yang bermaksud, dan kenanglah ketika Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah sesudah kaum 'Ad dan ditempatkannya kamu di bumi dengan diberi kemudahan untuk kamu mendirikan istana-istana di tanahnya yang rata dan kamu memahat gunung ganangnya untuk dijadikan rumah. Maka kenangkanlah nikmat-nikmat Allah itu dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di muka bumi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nabi Saleh AS mengungkapkan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, hendaklah kamu mengenangkan atau sentiasa mengingati dengan penuh tadabbur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kamu. Idh ja'alakum khulafa min ba'di 'adin." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu sebagai generasi yang menggantikan kabilah yang sebelumnya, iaitu kaum 'Ad. Seperti mana Allah kurniakan mereka, Allah juga kurniakan kepada kamu ketamadunan, kehebatan dalam pembangunan, keperkasaan dan kekuatan. Wa bawwa'akum fil ard, dan Allah menempatkan kamu di bumi tersebut atau di tanah itu atau di negeri itu dan menjadikan ia sesuai untuk kamu tinggal di sana, dan dimudahkan kamu untuk membina di tanah-tanahnya yang rata, iaitu kamu jadikan sebagai tempat tinggal kamu. Wal jibal, dan juga di gunung ganang untuk kamu pahat dan kamu jadikan istana-istana kamu sebagai tempat tinggal kamu di gunung-gunung itu. Dan semua ini adalah nikmat yang perlu kamu ingati dan ia merupakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung lagi dalam pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.